Aduh. Okey, terima kasih Haris atas bacaan doa. So, alhamdulillah ada 35 orang. Okey, jadi pagi ni saya akan teruskan kita punya ulang kaji. Okey, yang semalam saya harap semua dah buat semula, sebab saya dah share dalam grup dan saya ada share yang baru. Okey, saya ada share yang baru untuk uh, ulang kaji yang seterusnya. Okey. Tapi jangan risau untuk kelas 5A dan 5B, tajuk pilih atur tu saya akan fokus kat korang punya kelas nanti, Sebab saya tengok dia ada keluarkan satu tajuk pilih atur dan satu trigonometri yang melibatkan penyelesaian. Tapi tak apalah, insyaAllah. So untuk hari ni sebab kita gabung kelas, jadi saya akan fokus pada keseluruhan. Okey, nampak tak sekarang? Nampak? Okey. So ini semalam. Tajuk semalam iaitu vektor yang saya tak sempat habiskan. Okey, buat tak? Dah buat dah? Senyap, tanda setuju. Jadi dah buat dah jawapannya? Alia? Ha? Dah buat Saya belum? tak buat lagi. Tak buat lagi. Okey. Secara jujur, boleh buat tak soalan ini? Tolonglah respon. Yang bahagian bawah-bawah tak boleh cikgu. Okey. Bahagian atas boleh buat, bahagian bawah-bawah tak boleh. Itu menyebabkan tak boleh dapat full mark. Okey. Jadi dekat sini kamu tengok dia nak RS, TP, PT. Okey, buatlah macam biasa. Okey, macam biasa. Jadi tak apa saya tunjukkan. Nak tunggu korang buat lambat. Okey, seperti biasa saya menggunakan kaedah jadual kat sini. Jadi soalan dia dah bagi kamu PQ semua tu. So kita akan selesaikan. Tengok sini. Okay. Okey, dia bagi kamu PQ. PQ sama dengan X. PR sama dengan Y. Dua-dua huruf besar maksudnya belum selesai. Dia kata PS 2/3 PQ. PQ ialah X. Okey. Jadi saya bawa ke sini PS adalah 2/3 X. Okey, yang tak faham maksudnya dia ni adalah hasil daripada PS sama dengan 2/3 PQ. Apa PQ? PQ ada di sebelah kiri iaitu PQ ialah X. Jadi kita akan bawa ke sebelah kiri. Seterusnya dia kata QT. QT adalah 2/3 QR. Okey, maklumat ni juga kita dah ambil. Jadi apakah QR? QR tak ada direct di sebelah kiri. Tapi kita tahu QR adalah QP tambah PR. Jadi dekat sini dia dapat 2/3 QP negatif X. PR kita ialah Y. Maka QT kita adalah 2/3 Y. Okey, tolak 2/3 X. Okey, so itu yang maklumat diberi. Mesti keluarkan dulu. Okey, ini kaedah yang kita tak tengok pada gambar. Soalan tanya yang pertama, ungkapkan RS. Okey, bila menggunakan kaedah ini, RS ni kita boleh cari di sebelah kiri. Apa dia RS? RS adalah RP tambah PS. Iaitu kita nampak ada R, ada S. R tu adalah RP. Maka dia adalah negatif Y tambah PS adalah 2/3. Alamak, PS 2/3 apa ni? X. 2/3 X. Okey, soalan kedua dia tanya PT. PT, kamu tengok dekat sini, PT adalah PQ tambah QT. Jalan kerja wajib ditunjukkan. PQ kita adalah X, PT kita adalah 2/3 Y tolak 2/3 X. Maka jawapan dia 1/3 X tambah 2/3 Y. Tak faham? Terus cakap saya laju terus kalau awak senyap. Okey, soalan seterusnya dia kata PQ adalah HPT,
RU adalah KRS. Soalan minta kita ungkapkan PU. PU dia ada dua cerita. Satu, dia kata PU mesti ada H, ada X, ada Y. Jadi kalau kita nak PU, nak ada huruf H, kita wajib gunakan ini. Kenapa? Sebab di sini saja ada huruf H. Jadi yang B, yang pertama, PU saya akan gunakan HPT. Soalan biasanya kita akan gunakan apa yang ada di atas. PT kita dah cari dekat atas, jadi guna saja, tak ada masalah. Awak boleh guna sebab kita dah cari di atas. Sebab tu sangat penting atas ini faham. Okey? Maka soalan kata dalam sebutan HXY ada dah HXY. Yang kedua dia masih nak tanya PU tapi dia kata ada huruf K. K tu mesti kita lalui ke RU. Soalan nak PU. Maka saya guna PR tambah RU. Apa dia PR? PR dah ada diberi di atas. Tengok pada jadual PR ada. PR kita ialah Y. Apa dia RU? RU adalah KRS. Barulah wujudnya huruf K. KRS. Okey, Y tambah K. RS kita dah cari dekat atas. So kita guna saja. RS kita adalah 2/3 X tolak Y. Okey, iaitu yang di atas. Dan dekat sini awak kena ingat vektor kita dalam sebutan X dan dalam sebutan Y. Apa yang saya nak, awak akan jadikan sini faktorkan, tak nak ada 2Y. Jadi kalau kita kembangkan Y tambah 2/3 KX tolak KY. Vektor kita dalam sebutan X dan Y. Jadi Y ni kita tengok ini Y ni 1Y, ini negatif KY. Jadi dia akan jadi 1 tolak KY tambah 2/3 KX. Okey, faham? Faham. Okey. Next soalan tanya nilai HK. So dalam kes soalan ini dia dah mudah. Kenapa dia dah mudah? Sebab yang pertama cari PU, yang kedua juga cari PU. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu bandingkan saja PU yang di atas, iaitu PU di atas adalah H/3X tambah 2H/3Y. PU yang bawah adalah 1 tolak KY tambah 2/3 KX. Jadi kita terus bandingkan X dengan X. X dengan X dekat sini, maka kita akan dapat H/3. Oh, sorry. Okey. H/3 X. Oh, sorry. Astagfirullahaladzim. Jadi apa ni? Alamak, kenapa dia keluar macam ni? Okey. H/3 X. Okey, sama dengan 2/3 KX. XX kita hapuskan. Kita dapat apa? Kita dapat H/3 sama dengan 2/3 K. Kita bandingkan Y. Y apa? 2H/3 Y sama dengan 1 tolak KY. Okey, Y habis. Jadi kat sini kita dapat 2H sama dengan 3 1 tolak K. Jadi kalau kita tengok ini kita boleh hapuskan. Kita dapati H adalah 2K. Masukkan guna persamaan serentak. 3 tolak 3K. 4K tambah 3K sama dengan 3. 7K sama dengan 3. K kita 3/7. Jadi H 2K kita 3/7. Dapatlah H 6/7. Faham? Faham tu. Okey. Sekejap nak minum.
Okey. Dekat sini kita terus bandingkan. Sebenarnya soalan vektor ni dia ada ada yang perlu kamu, kalau kamu tengok baliklah kamu tengok balik, ada soalan yang dia bila macam ni senang, dia bagi PU. Ada soalan dia yang satu dia kata dia bagi kamu PU. Satu dia bagi RU. Lepas tu dia dalam sebutan HK juga. Jadi dia suruh kamu cari nilai HK juga. Jadi kamu tak boleh bandingkan antara PU dan RU. Ingat tak apa nak buat? Kalau yang macam ni senang sebab dia bagi PU. Soalan pertama bagi PU, soalan kedua pun PU. Jadi kita banding saja. So kalau dia bagi PU dengan RU, jadi PRU. Apa nak buat? Dia bagi PU dan RU. Apa nak buat? Jawablah. Ya lambda tu ke cikgu? Hmm? Lambda. Bukan. Lambda tu kalau selari segaris. Kalau dia nak, kamu cari ratio. Ini dia nak cari nilai. Kalau dia bagi PU dan RU, apa nak buat? Takkan semua orang lupa. Nisbah. Nisbah, siapa jawab tu? Siapa tu? Dah, tak jawab pula. Nak cari nisbah, nak cari selari, nak cari segaris, kita guna lambda. Sekarang soalan saya, soalan nak PU dan dia bagi PU dan RU. PU ni ada H, RU ada K. Soalan nak nilai H dan nilai K. Macam ni tadi, sini dia tanya pasal PU. PU ada H, bawah PU ada K. Lepas tu dia suruh cari nilai HK. So kita bandingkan je atas dengan bawah sebab atas cari PU, bawah pun cari PU. Tapi dalam kes soalan saya yang sekarang, kalau dia bagi PU dan RU, apa nak buat? Cepat. Cepat. Tak ingat? Respon lah. Saya malas lah macam ni. Saya buat kelas, saya tanya banyak kali, awak tak respon. Kalau awak tak faham, awak cakap tak faham. Jangan biarkan saya sorang-sorang je. Kalau saya keluar nanti. Lepas tu nasib awak, jawablah soalan mid year sendiri. Tak faham cikgu. Tolong respon. Bukan awak semua diam. Saya bukannya faham yang awak diam tu awak tak faham. Saya nak awak bercakap. Saya nak awak bercakap. Supaya awak tu keluarkan suara. Pagi ni dalam mandi pun tak mandi lagi. Okey. Bila dia bagi kamu PU, dia kata dalam sebutan HXY. Dia bagi kamu RU dalam sebutan KXY. Soalan kata cari H dan cari K. Jadi kalau soalan kamu jawapannya PU. PU ada 3 H, X, tambah 2 HY. RU-nya negatif 4 KX tolak 5 HY. Contoh. Jadi bila dia nak bandingkan, dia kata cari nilai X, H dan nilai K, kamu tak boleh ambil X ini samakan dengan X ini. Seperti yang saya baru buat. Yang saya baru buat ni boleh sebab atas PU, bawah PU. So dalam kes soalan yang dia bagi, dia soalan dia yang pertama PU, yang kedua RU, maka yang perlu kamu buat adalah bentukkan segitiga. Ingat tak? Tak. Jadi bila dia kata bentukkan segitiga, dah warna biru tu suka hatilah kau nak ambil apa. Saya kata ambil PR. Okey, PR adalah PU tambah UR.
Jadi dekat PR ni nanti mungkin dah ada nilai. Mungkin jawapan kat sini kamu apa? 4 X tolak 7Y contoh. Jadi kita akan buat 4X tolak 7Y sama dengan PU kita 3HX tambah 2HY. RU yang diberi. Saya nak UR. Jadi terbalikkan maka 4KX tambah 5HY. So dekat sini apa yang kamu akan ambil ialah kita ambil tu dia 4X tolak 7Y. Maka saya akan bandingkan X dengan X, Y dengan Y. Ini X. Mana X? Ini X. Mana X? Ini X. Maka saya akan buat 4X sama dengan 3HX tambah 4KX. Semua X hapus, 4 sama dengan 3H tambah 4K. Satu lagi, kita ambil Y dia. Apa Y dia? Y dia negatif 7Y sama dengan 2HY tambah 5H. Dia 2H sorry. Sini K lah. Yang 5HY tu cikgu. Itu patutnya jadi KY. Sini. Oh, sini K. Mana yang silap? K, H. Yang tambah 4KX, patut dia tambah 5KY. Tak ke atas. Oh, okey. Yes, terima kasih. Ni KY kan? Okey, KY. Jadi, kita dapat negatif 7 sama dengan 2H tambah 5K. Jadi, kamu ada dua persamaan. Satu persamaan ini, kamu lakukan persamaan serentak untuk cari nilai H dan nilai K. Faham? Faham. Jadi, apa yang saya nak kat sini, yang saya nak beri penekanan adalah untuk soalan ini mudah. Sebab dia kata ungkapkan PU, express PU dalam sebutan HXY. Yang bawah dalam sebutan KXY. Kedua-dua mencari PU. So you compare saja PU atas dengan PU bawah. Tapi kalau soalan bagi kamu kat sini, dia kata express PU. Bawah, express RU. Lepas tu dia kata cari nilai H dan K. Jadi apa yang perlu kamu buat? Bentukkan satu segi 3. Dan kamulah decide sendiri nak guna yang mana. Boleh ya? So itu vektor. Alhamdulillah saya tengok ada 40 lebih. Okay. Okay, next. Okay, seterusnya. Ini juga vektor. Vektor ni dia kata vektor A dan B adalah bukan sifar dan tidak selari. Kalau dia selari kita guna apa tadi saya kata? Lambda. Yes, lambda. Kalau dia tidak selari, sebenarnya boleh guna lambda. Tapi tidak selari macam ni. Saya kata 8.30 pergi buka laptop, buka phone online. Ada lagi satu kumpulan, 8.30 tarik selimut. Gitu. Jadi dia tidak selari. Yang selari tu, kalau saya kata 8.30 warna biru tadi. Saya katakan, ni orang yang ni yang menongkak arus. Dia tarik selimut. Okey. Satu lagi saya kata 8.30 buka laptop. Kita online. Kamu buka laptop juga. Online juga. Tapi kamu online pukul 9.30. Sebab tu sekarang tak bangun lagi. Tu selari. Niat dia dah selari dah. Tapi dia mengambil masa yang panjang. Tapi dalam kes yang tidak selari, kawan-kawan yang grup biru ni, minimum markah akan lebih 30. Yang ini markah akan kurang 30. Saya tak tahu kalau Allah jadikan itu satu doa. Kalau Allah angkat sebagai doa saya untuk kamu sebab kamu tak join. Okey? Lebih 30 kurang 30. Sama tak?
Sama tak nilai dia? Sama. Tak. Tak. Sama. Subhanallah. Tak. Tak sama. Okey, jadi tak sama, boleh tak kita bandingkan? Oh, budak ni kan markah dia ni, budak ni markah dia ni. Kalau dia ni bangun pagi, solat cukup semua. Markah dia banyak ni lah. Yang ni pun sama. Kenapa markah dia banyak ni? Okeylah kita kata okey, kita suruh dia bangun awal sikit je lagi. Tapi yang ni kita nak adjust jauh sangat. Yang ni kita nak adjust jauh sangat. Maksudnya kita tak boleh nak bandingkan. Jangan bandingkan lah. Dah sah-sah memang seorang ke utara, seorang ke selatan. Memang tak boleh nak bandingkan. So yang ini kita abaikan dia. Okay? Begitu juga dengan yang ini. Bila dia kata tidak selari. Tidak selari. Dekat sini dia nak dapat A. Nampak tak? A. Yang ni dia kata tak apalah. Aku ambil je lah B. Macam tu kan. B okey lagi kan. Okey. Jadi kita tak boleh nak bandingkan. Kita tengok sini A. Sebelah kanan ada A tak? Tak ada. Tak ada. Sebelah kanan B. Sebelah kiri ada B tak? Tak ada. Tak ada. Jadi sangat mudah. Bila istilah tidak selari bukan sifar. Awak ambil saja A punya. Sama dengan sebelah kanan tak ada A. Kosong A. Gitu. Jadi H dapat -2. Manakala K tambah 1 dia ada B. Sebelah kiri tak ada B. Jadi K tambah 1 sama dengan kosong. K-nya -1. Sebab tu markahnya cuma 2. Jadi dekat sini ingat, bila tidak selari atau dia kata bukan sifar, you ambil sebelah kiri equals to kosong. Sebelah kanan juga equals to kosong. Boleh? Kalau selari macam yang tadi, kita compare saja. Ambil X kiri dengan X kanan. Kita buat sama dengan. Kat sini dah A je yang ada. Sini B saja yang ada. Maksudnya kita tak boleh samakan. Yang kita samakan ialah sama dengan kosong. Boleh? Cikgu, Ya. apa maksud dia bukan sifar tu? Bukan sifar, nilai dia bukan kosong. Maksudnya sekarang ni dia tak akan menjadi nilai kosong. Ni sebenarnya dia ada nilai ke kanan, ni ke kiri. Macam tu. Dia ada vektornya. Dia bukannya vektor kosong. Dia ada vektor, tapi dia tidak selari. Macam tu. Jadi jangan kamu confuse. Cikgu bukan sifar, kenapa cikgu buat sama dengan kosong? Sama dengan kosong ni bukan maksud bagi bukan sifar. Sama dengan kosong maksud bagi tidak selari. Bukan sifar maksudnya vektor tu ada. Ada vektor A, ada vektor B. Sebab tu dia kata bukan sifar. Faham? Faham. Jadi dekat sini kamu kena ambil pada yang tidak selari. Bila tidak selari, kanan tu tak ada, kiri pun dia tak ada yang sama lah. So sebab tu kita buat sama dengan kosong. Okay, next. Tengok yang ini. Diberi AB dan PQ. Jika AB adalah selari dengan PQ, cari nilai K. Tadi kita cerita pasal selari, segaris, nisbah. Kan? Okay, cuba jawab soalan nombor 2 ni. Apa nak buat tu? Apa nak buat? Lambda. Lambda. Okey, buat Okey, jap.
Okey tak? Kejap, tengah cuba. Okey. Kelas C, kelas D, tolong panggil kawan Ada tak? C, D ada? Kelas C, D ada tak? Ada cikgu ada. Ada, tolong panggil kawan. Saya tak nak sebab kelas kita punya calon ADMET tahun ni tak sampai 100 orang. Jadi awak memegang peratus yang tinggi untuk setiap orang. Saya tak nak ada orang gagal sebab ini orang yang memang nak ambil ADMET. Jadi tak ada istilah pelajar yang gagal sepatutnya. So saya punya target bukannya 98-95%. Saya punya target memang 100% lulus. Ni saya tengah berwasat dengan Cikgu Zalati ni. Apa yang saya bukan buat untuk kelas saya saja. Dan kalau Cikgu Zalati buat pun dia bukan buat untuk kelas dia saja. Terutamanya bila online. Semua orang kena join. Saya nak tengok berapa orang. 46. Cuba kalau boleh jadikan 70 macam tu, senang hati saya. Panggil kawan. Panggil kawan. Okey, terus buat. Saya tinggal beberapa minit sekejap.
Okey, dapat tak? Boleh? Dapat, tapi tak tahu betul ke tak. Okey, Alia. Apa macam mana Alia buat? Nilai AB tu sama dengan lambda PQ. Okey, so nilai A, B sama dengan lambda PQ. Lepas tu? Jadi nilainya negatif 3A tambah 5B sama dengan lambda KA tolak 11B. Betul? Betul. Lepas tu? Lepas tu bandingkan. Bandingkan yang mana? Negatif 3A sama dengan lambda KA. Okey, AA habis. Maka kita dapat negatif 3 sama dengan lambda K. Satu lagi. Betul? 5B sama dengan lambda negatif 11B. 11 lambda B. Kalau kita buat lambda nanti awak ingat dia jadi tolak. Okey, so B, B. Jadi kita dapat lambdanya 5/11. Betul? Okey, jadi soalan tanya nilai K. Kalau dia kata buktikan dia selari, dah dapat lambda, kamu tulis saja. A, B sama dengan 5/11 PQ. Itu kalau dia kata selari. Kita tulis Cikgu, apa? cikgu. Ya. Ya. Negatif ke apa? Bukan Oh, negatif. negatif. Mana? Ni. 5/11. Ni Negatif. negatif eh? Ha. Okey? Jadi kita akan letakkan negatif. Sebab tu kalau awak tengok kat sini soalan tak tanya selari sebab lambda dia negatif. Lambda negatif ni maksudnya dia cerita satu ke sana, satu sebelah sini. Macam tu. Dia selari tapi maksudnya halanya tak ni maksudnya tak okey ni. Sepatutnya selari hala pun sama. Kenapa jadi negatif? Negatif 3A. Okay, so tak cantik sangat soalan ni. Dia sepatutnya takkan jadi negatif kat situ Okey, tak apa, saya buat ni 5/11. Jadi kalau dia kata selari, kamu akan dapat dalam bentuk macam ni. AB sama dengan 5/11 PQ. Kalau dia nak nisbah, sebab tu saya kata tadi nisbah selari segaris semuanya guna lambda. AB nisbah PQ ialah 5 nisbah 11. Istilah selari kalau awak tengok, keempat-empat huruf tak sama. Tapi kalau dia segaris, dia mesti akan jadi AB sama dengan 5/11 BQ. Ataupun dia kata AB sama dengan 5/11 AQ. Macam tu. Kalau dia segaris, dia mesti ada huruf sepunya. Huruf yang sama lah maksudnya. Baru dia dikatakan segaris. Maksudnya ini A, ini awak punya B, ini awak punya Q. Itu dia. Kalau dia selari, kamu akan nampak hurufnya semuanya tak sama. Okey? Tapi dalam kes ini dia bukan nak segaris selari ke semua tu, tapi yang dia nak nilai K. Dah dapat nilai lambda, masuk di sini untuk dapat nilai K. Boleh? Boleh? Masuk dekat mana? Masuk dalam sinilah. Ni sebab dia nak K kan? Okey. So kat situ maksudnya dapat negatif 3 sama dengan negatif 5/11. Okey K. Jadi awak akan dapat K-nya adalah 33/5. Okey next. Boleh ya? Itu vektor. Saya tak akan sentuh banyak-banyak tau. Maksudnya awak sendiri lepas ni. Saya dah share dalam grup. So awak kena cari soalan yang ke arah itu. Saya dah buat ulang kaji ke arah itu. So awak kena cari. Saya tak bolehlah bagi banyak-banyak. Nanti tak sempat nak sentuh banyak topik. Okay, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Tajuk apa ni? Tajuk apa? Pembezaan. Pembezaan. Soalan saya dah share dalam grup ya. Okay, 48 tolak saya dengan share screen. So ada 46, alhamdulillah. Maksudnya kelas saya pun ada lagi yang tak join. Okay. Muaz dah masuk? Muaz Cikgu Yati dah masuk belum? Belum. Dia kata lewat sikit ni dah lewat banyak ni.
dah cikgu, dah. Ada panjang umur kau Mas. Kau jangan main-main aku Mas. Siapa lagi ya? Muaz je rasa yang awak bila bagi tahu, awak PM saya, kadang-kadang saya ni tak terbaca. Sebab dalam Telegram ni dia banyak grup. Awak bagi tahu je dalam grup sekolah tu. Biar semua orang tahu. Cikgu, saya datang saya join lewat. Jadi kawan tahu. Jadi kalau saya tanya, mana Muaz? Saya dengar orang pun cakap, cikgu tadi dia dah tulis dah dalam grup. Macam tu. Boleh? Lepas ni ketidakhadiran awak tulis je dalam grup. Okey. Irdina 5B ada? Dina. Ada cikgu. Ada. Ifa? Ifa? Tak ada. Kan? Kantoi. Anis? Tak ada. Sebab senyap. Kalau tak ada suara dia kan? Ifa tak ada. Anis tak ada. Jadi tolong kejut dia orang. Irfan. Dah balik mengundi belum? Irfan kat Kelantan lagi. 3 orang dah. Aina? Ada. Ada. Batrisha? Ada. Ada. Dalam grup sekolah tu, siapa bakteria tu? Bakteria Mel cikgu. Mel tu siapa? Mel Amelia 5B cikgu. Saya pun pelik ada bakteria. Saya rasa nak buang je ada bakteria. Okey. Siapa lagi? Adam ada tak Adam? Macam mana Adam nak menyahut? Adam tak cakap cikgu. Yelah dia tak cakap. Tapi sekarang dia ada tak? Dia angkat tangan, dia boleh angkat tangan kan? Betul cikgu. Habis ada tak dia? Tak ada. Dah berapa orang? 4 orang dah 5B aku detect tak ada. Siapa lagi? Nusha saya nampak ada. Ni siapa ni? Yang belakang tu apa nama dia tu? Anak cikgu 2 pelajar India kat belakang tu. Siapa? Lihat sini dengan Terika cikgu. Terika. Aku dah ingat apa benda. Okey, ada tak kat sini yang Terika? Tak ada. 6 orang dah aku detect. Jadi aku tak naklah sebut ramai lagi. Nanti aku lagi tahu ramai yang tak ada. Okey, 6 orang dah dekat 5B yang tak ada. Akil tadi macam nampak masuk. Tak tahulah kau dah keluar balik. Muaz ada? Ada. Idlan ada? Ada. Okey. 5B. 5B Syafiq. Ada? Tak ada. Syafiq bukan 5. Oh. 5A. Syafiq. Syafiq ya 5A. Ada. Ada. Seorang lagi siapa tu? Siapa Muaz? Malam saya tanya Muaz. Syafiq dengan apa? Aufi cikgu. Aufi. Aufi. Ada Aufi? Bukan Aufi. Ada cikgu. Okey, bukan Ada. Aufi. Nabil aku, Nabil. Nabil. Nabil ada? Tak ada. Nampak? Syafiq semalam pergi nak kata mengundi. Oh semalam dia dah tolong kemas ni kot. Dia angkat kutip bendera. Nampak? Semalam tak ada. Hari ni tak ada. Nanti kita tengok markah dia. Apa tu? Zikran? Zikran bukan. Apa Syahiran? Syahran. Apa nama dia? Cikgu. Cikgu. Cikgu Syahiran dia kata dia kelas BM. Dia kelas BM? Oh dia ada tuition? Tak silap saya lah. Ada kelas BM ke 5A? Saya tak tahu tuition luar kot Kebal. Tak apa. Okey, tak apa. Nampak? Berapa orang dah? Perempuan 5A. Safra ada? Tidur. Putri ada? Tidur. Saya ke? Habis tu ada orang lain Putri kelas tu? Oh, tak dengar macam lain tadi. Okey. Siapa lagi? Alia? Alia cikgu Ustaz Zainul.
Alia? Korang tolong bagi tahu dalam grup nama-nama yang aku sebut tu, betapalah Allah tu sayang kat korang supaya cikgu sebut nama-nama ni. Supaya cikgu tahu nama-nama ni tak ada. Dua kelas, daripada kelas saya dah hampir 10 orang. Bermakna 40 lebih ni termasuk ramai juga daripada kelas C dan D. Okay, so terpulang pada kamu semua. Okay, next kita tengok. Ingat saya tak akan buat ulang kaji lagi tajuk ini. Sebab memang dah tak ada, tak sempat dah. Sebabnya kamu dah mula exam esok. Jadi memang tak ada ulang kaji. Kecuali satu je lagi tinggal, kelas bersemuka saya akan buat hari Sabtu nanti di sekolah. Itu pun terpulang lah nak datang ke tidak. Okay, next kita tengok di sini. Y sama dengan dx, 2x tambah 1, x kuasa 2 tambah 1. Cari nilai dy dx pada titik x sama dengan 1. Okey, so dekat sini kita guna apa? Guna formula apa? Guna formular apa? Betul hasil bahagi. Ya, kita guna petua hasil bahagi. Okey, petua hasil bahagi, jadi jangan risau formula diberi. Okay, InsyaAllah ada formula, set formula ada. Jadi dekat sini, bila petua hasil bahagi ni, bila nampak pecahan tidak semestinya hasil bahagi. Kalau soalan kata Y sama dengan 3 per 2X tambah 4 kuasa 3. Ke atas ni tak ada X, so you tak boleh gunakan quotient rule. Tapi you gunakan chain rule, petua rantai. 2X tambah 4 kuasa negatif 3 dan you dy dx gunakan chain rule. Okay, so dalam kes ini kita akan gunakan quotient rule iaitu petua bahagi. First, you letakkan U kamu adalah 2X tambah 1. V kamu adalah X kuasa 2 tambah 1. Du dx, apa dia du dx kat sini? Aufi? Aufi, du dx apa? Tak ingat cikgu. Tak ingat. Okey, Muaz, apa du dx-nya? X kuasa 2. X kuasa 2. Macam mana boleh dapat X kuasa 2 tu? Ya, silap cikgu. Putri, macam mana du dx-nya? Dua. 2. Mana satu betul? 2 ada, 2. X kuasa 2 ada, tak ingat Dua. ada. Mana jawapannya? Yang mana? 2. 2. Kenapa 2? Apa formula dy dx? X General. tolak. General form y equals to ax power of n. Your dy dx equals to kuasa bawa ke depan, kuasa ditolak 1. Kalau integration, you akan kamirkan ax power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Ini awak punya integration. Bezanya dy dx kuasa bawa ke depan, kuasa tolak 1. Integrate, tambah dulu kuasa, kuasa baru dibawa ke bawah. Begitu. Okay? So sekarang kita tengok du dx, jawapan kita ialah 2. dv dx kita berapa, Aufi? Kita enggak. 1. Macam mana awak dapat 1, Aufi? Siapa yang baru masuk? Okey. Awak kena faham yang ini, Aufi. Oh. Macam mana awak boleh kata 1? Apa Oh, jawapannya, Aufi? 2. 2. Ha. Awak tengok betul-betul yang ini. N bawa ke depan. N tolak 1. So kat sini apa dia? Oh, Kenapa awak? 1 pula kejap 2, kejap 1. Mana 1 deh? Sebab 2 tu, kuasa 2 tu tolak 1, lepas tu kuasa bawa depan. Kuasa apa yang bawa ke depan? Kuasa yang 1. Kuasa 1. Cuba tengok betul-betul kat sini ni. AX kuasa N. N-nya bawa ke depan. N tolak 1. Jadi ini macam mana? Tengok betul-betul. Ya. Cepat, Afi.
Aufi, tengok betul-betul. AX kuasa N. Kat sini, apakah AX kuasa N-nya, Aufi? AX kuasa N. N-nya apa? N dia 2. Kuasa 2. N-nya? Tak dengar. Apa dia? 2X jawapan dia. 2X. Okey? 2 bawa ke depan. X, 2 tolak 1. Maka X kuasa 2 tambah 1 dy dx. Kamu dapat 2X. Okey, kita masuk dalam formula. Dy dx, quotient rule, petua bahagi. Petua bahagi formula dia apa? Start from V. Okey, V. Then you akan buat U prime tolak U V prime bahagi dengan V kuasa 2. Betul tak? Betul. Jadi kita masuk saja. Apa dia V kita? Dekat sini V kita adalah X kuasa 2 tambah 1. U prime kita 2 tolak U kita 2X tambah 1. dV kita adalah 2X bahagi V kuasa 2 X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey, dekat sini kalau kita boleh faktorkan, kita faktorkan. Kalau tak boleh, tak apa. Okey, dekat sini boleh faktorkan ke tidak? Boleh tak nak faktorkan? Boleh tak? Tolong jawab Aina, Aira, Zarid, Ain. Tak. Tak boleh. Tahu? Ada lagi? Ada lagi tak nak bagi jawapan? Saya tak kata salah, saya tak kata betul. Cikgu, Ya, tak boleh faktorkan X ke cikgu? tak kisah. Nak faktorkan apa pun tak ada masalah. Janji saya tanya boleh difaktorkan ke tidak kat sini? Bagi saya macam boleh. Yes, boleh. Kenapa boleh? Cepatlah saya. Kenapa boleh? Sebab semua ada. Semua ada X. Pasti. Kecuali 2. Ha. Macam mana tu? Pasti. Bawa. Adakah boleh difaktorkan? Cikgu rasa. Saya tanya korang. Tak. Tak boleh. Ada lagi? Dia boleh difaktorkan sebenarnya tapi kita keluarkan 2. Nampak ni ada 2. So kat sini akan jadi X kuasa 2 tambah 1. Okay. Then yang sini akan jadi okay, 2X tambah 1. Sini ada X. Okay. So ataupun ini akan jadi 2X tambah 1 tambah X lah. So kita boleh faktorkan 2. Tapi biasanya kalau kita nak faktorkan kita akan keluarkan semua ni. Ini sini ada ni. Macam tu. Okay, so dalam kes ni sebenarnya boleh difaktorkan. Tapi kalau faktorkan yang ini tak nak pun tak apa. Cuma saya nak tunjuk kamu cara pemfaktoran. Dan kalau kamu tengok soalan ini dia kata pada titik X sama dengan 1. Maka untuk soalan ini tak perlu difaktorkan. Sebab saya takut kamu salah faktorkan. Maka apa yang perlu kamu buat adalah terus ganti X-nya dengan 1. Macam tu. Okay, faham? Sebab dalam kes soalan ini dia suruh gantikan X-nya dengan 1. Dan tekan kalkulator dapat jawapan. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab dia kata pada X sama dengan 1. Okay. Lagi. Tengok soalan ni. Ni awak tengoklah ya. Ini secara kebetulan saya sebab cari soalan pagi ni tadi. Saya terjumpa petua bahagi. Kamu tengok juga petua darab. Kamu tengok juga petua rantai. Product and chain rule. Mikael. Sorry. Saya ingat Mikael. Okey. Jadi tengok yang seterusnya kat sini. Dia kata titik P terletak pada lengkung. Y sama dengan X tolak 5 kuasa 2. Diberi bahawa persamaan normal. Gitu. Nampak dia cerita persamaan normal.
Cuba cerita dekat saya apa yang kamu tahu pasal dy dx ni yang ada cerita normal. Normal tu ada cerita apa lagi? Cuba siapa nak cerita? Saya rasa bukan M1, M2 sama dengan negatif 1. So reverse kan dapat yang betul punya. Itu untuk apa? Bukan Saya tak kata salah. Saya tanya itu untuk apa? itu untuk cari Tangent. M1, M2 cari normal. So reverse kan dapat yang betul lah. Yelah, maksudnya cari normal tu dari mana? Sebab you belajar dy dx bukan direct to normal. Apa kena cari dulu? Kamu belajar dy dx, dia bukan terus dapat cerita. Okey, teruskan. Fungsi kecerunan. Ya, dy dx adalah fungsi kecerunan. Okey, next. Teruskan. Bila dia kata diberi dy dx, maksudnya dia dah lakukan dy dx dan itu adalah dikenali sebagai fungsi kecerunan. Kalau seorang kata diberi fungsi kecerunan, so awak kena tahu itu adalah dy dx. Dalam kes soalan ini dia apa? Diberi y sama dengan, maka dia ini adalah persamaan lengkung. Okey, so dy dx adalah fungsi kecerunan. Lepas tu apa cerita? Cepatlah. Masukkan nilai X. Masukkan nilai X yang dia lalui untuk cari Kecerunan. kecerunan. Lepas tu, apa lagi cerita? So, itu kecerunan apa? Orang lain jawab. Saya tak nak suara-suara yang dah jawab hari ni. Suara lain. Nama-nama yang saya sebut tadi, tolong bagi tahu kawan, suruh join kalau dia tak ada apa-apa. Tapi kalau dia ada tuition ke apa ke, tak apalah. Ada tuition Hari Isnin bukan sekolah biasa. Ada tuition juga Okey, cepat. Orang lain jawab. Selain nama-nama yang selain daripada suara-suara tu. Siapa yang rasa dah bersuara, jangan bersuara orang lain. Tolonglah cepat. Tangent kan cikgu kan? Tangent tu apa? Garis yang sentuh lengkung. Oh, okey je Okey, teruskan. Tu je saya tahu. Siapa ni? Syafiq. Okey, good. Oh, Cikgu Zalatis ni. Okey. Trigonometri penyelesaian tak ada. Betul lah. Dia masuk lakaran saja. Then saya tanya balik. Sebab saya tengok dia buat ada soalan taburan kebarangkalian. Rupanya dia kata tak ada. Okey, so tak ada masalah lah. Semuanya settle dah. Okey. So, tangent. Jadi, dy dx. Okey, ingat. Tolong ingat. Benda ni kamu kena ingat. AppMath ni, memanglah dia tak perlu dihafal macam sejarah. Tapi stepnya kamu kena tahu. Bila orang tanya, kamu kena tahu apa nak buat. Kalau tak kamu nganga je. Okey, dy dx. Dia dikenali sebagai fungsi kecerunan, gradient function. So, dy dx ni dia biasanya dalam satu persamaan, dalam satu ungkapan. So, you akan masukkan x. You masukkan x. Okey, dalam dy dx ini akan dapat apa? You akan dapat gradient of tangent. Fungsi kecerunan, dapat kecerunan. Apa dia gradient of tangent atau kecerunan ni? Lengkung satu garis. So, ini kecerunan tangent. Okey, kecerunan tangent lawan dia macam tadi Ismail cakap tadi, M1, M2. So, M1, M2 iaitu sifat untuk perpendicular line. Okey, garis yang berserenjang. Dua garis yang berserenjang, M1, M2 equals to negative 1. Ingat, bila soalan cerita pasal dia serenjang atau dia tu garis normal dengan tangent, pastikan you mesti tunjukkan M1, M2 equals to negative 1. Jangan gunakan tadi macam Ismail katakan reverse saja. Jangan. Okey, jangan terus reverse tanpa tunjukkan M1, M2 equals to negative 1. Statement ini mesti ditunjukkan. Wajib. Okey. Jadi, you akan dapat pasal tangent dengan normal. Then, dy dx yang kedua, kita boleh gunakan iaitu dy dx equals to 0. dy dx equals to 0 untuk cari apa? Cik Kusingan.
titik pusingan, turning point. dy dx equals to 0 untuk mencari turning point. Turning point ni biasanya kamu dapat 2. Satu, lepas you lakukan dy dx equals to 0, you dapat nilai. Nilai tu kita kena tengok sama ada dia nilai maksimum ataupun minimum. dy dx equals to 0, biasanya kamu dapat 2 nilai. 2 nilai tu nilai apa? Nilai x. Titik pusingan tu kamu dapat x. Dah dapat x, nak cari y-nya, masuk dalam persamaan asal. Dia simple aja. Nak cari apa? Nak cari y. Bila nak cari y, masuklah dalam persamaan yang asal yang ada y. Jangan awak nak cari y, awak pergi masuk dy. Nak cari y, masuk dalam persamaan y. Bila you dah dapat x, y, maksudnya awak dapat 2 titik. Okey, awak dapat 2 titik, x1 dengan x2. Masukkan 2 titik ni, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu lakukan d kuasa 2. Okey, d kuasa 2y per dx kuasa 2. Dekat sini, lepas awak buat d kuasa 2 tadi, you masukkan x yang ada, kamu akan tengok. Kalau nilainya kurang dari 0, atau satu lagi lebih besar 0. Kurang dari 0, negatif, susah hati, masam. Ini lebih besar 0, senyum, banyak duit. Jadi dekat sini you akan dapat titik maksimum or maximum point, and here is your minimum point. Settle sampai d kuasa 2, awak punya dy dx. Ini dia catat alik untuk kamu faham pasal dy dx. Tapi kalau kamu tak faham, kamu akan tengok benda cikgu tulis TP, MT, ada graf ni. Kalau kamu tak faham, kamu tak boleh lah, tak boleh nak huraikan apa yang saya dah buat di depan ni, di dekat skrin ni. Okey, so dalam kes ini kalau kamu tengok dia kata titik P terletak pada lengkung diberi bawah persamaan normal. Okey, persamaan normal. Kalau normal, so gradient, kecerunan normal. Kamu adalah negatif 1/4. Dia kata cari koordinat P. Okey, dia kata tengok sini P terletak pada lengkung. Okey, bila P terletak pada lengkung, maksudnya dia macam ni. Contohnya ini lengkung. Okey, dia normal ni dia garis macam tu. Jadi ini koordinatnya, titik P. Bila dia tanya koordinat, maksudnya dia tanya x, y. Jadi kalau persamaan kamu ni y sama dengan x tolak 5 kuasa 2, yang kamu diberi di sini adalah kecerunan normal, iaitu negatif 1/4. Okey, siapa boleh cerita kat saya, apa nak buat sebenarnya untuk soalan ini? Ini soalan dalam ayat, ini soalan dalam gambar. Apa yang perlu kamu buat sebenarnya untuk soalan ini? Siapa nak terang? Awak tak perlu takut sebenarnya untuk terang. Bila awak terang, betul ke salah, saya betulkan. Kalau salah, so sebenarnya kat situ awak dah boleh nilai, oh aku dah faham. Ni masalahnya kamu sonyap 1000 bahasa. Okay, cepat, siapa nak terang? Nak try? Alhamdulillah, kekal lagi. Apa dia? Siapa nak ada suara tadi? Ya, apa dia? Aira. Tak nak, saya tak nak Aira, orang lain. Cepat, orang lain. Lily ada tak Lily? Akak Lily? Saya rasa ada, saya nampak dia guna akaun mak dia tadi rasanya. Tak ada dah? Keluar dah? Kak Lily? Tak ada, nasib tak baiklah engkau. Aku nampak tadi rasa nama cikgu Liza, sekarang tak ada dah. Okay, tolong panggil siapa yang nama bertuah saya dah tersebut tu, korang bagi tahu. Weh, cikgu panggil nama kau. Betapa cikgu ingat nama kau. Irlia. Tak ada juga. Dia. La haula wala quwata illa billah. Ai, betapa ramainya 5B tak ada. Akil. Saya nampak tadi. Pun dah keluar. Tak ada. Jadi kamu tengok
Baris tepi tingkap 5B. Saya rasa Idlan je ya ada. Cari bersama tangent cikgu. Bersama tangent. Baru kau keluar suara. Lepas tu macam mana nak buat tangent? Apa yang kau buat? Copek. Apa yang kau buat? M1, M2. Sebelum tu apa nak buat? Takkan terus M1, M2. Masalahnya tak ada M kat sini. Kalau tangent apa nak buat? DYDX ke cikgu? DYDX. Okey, jadi DYDX-nya dekat sini. So ingat ya, kalau persamaan tu kamu boleh kembangkan, kalau saya akan kembangkan. Supaya kat sini saya tak payahlah guna chain rule petua rantai. Maksudnya persamaannya X kuasa 2 tolak 10X tambah 25. Jadi DYDX kita apa dekat situ? Akil? X tolak 10. Ya, 2X tolak 10. Okey, jadi kita tahu tak tangent dia? Kecerunan. Tahu tak? Tahu. Berapa? 4. 4. Macam mana tahu 4? So, kena tuliskan M1, M2 equals to negative 1. Negatif 1/4 M2 equals to negative 1. Maka M2 kamu ialah 4. Bermakna kecerunan tangent kamu ialah 4. Sorry. So, cara menulis macam itulah. Atas tadi jadi 2X tolak 10 sama dengan 4. Sebab yang ini kamu punya kecerunan normal. Dulu tak kisah ya tak tunjuk ini. Tapi sekarang kisah. Mesti tunjuk yang ini. Jadi 2X sama dengan 14. Maka X kita ialah 7. Soalan tanya koordinat P. Maka dah dapat X masuk dekat sini. Maka dia nak Y. Dia nak Y masuk mana? Awak nak masuk sini boleh. Nak masuk sini pun boleh. Tak ada masalah. Jadi awak tengok sini 7. 7 tolak 5. 2. 2 kuasa 2 dapat 4. Kalau ganti dekat sini awak selesaikan pun you akan dapat jawapan yang sama. Okay. So dia nak koordinat. Subhanallah. Dia nak koordinat P. Koordinat mesti ditulis X, Y. Tak boleh tulis X sama dengan Y sama dengan. Faham? Subhanallah budak ni. Boleh sudah tepi. La ilaha illallah. Gigit sekarang. Okey, tengok sini. Jadi awak dapat X, Y. 7, 4. Faham tak? Faham. Nampak tak ni cara nak buat? Boleh ya? Boleh. Boleh. Okey, try satu soalan ni. Sebab saya risau yang ini. Sebab ini baru kita ajar sebenarnya. Tapi itulah. Itulah dia. Budak seorang ni lah Umi. Cekik sekarang budak ni. Mikael. Okay, siapa nak terang? Okay, tengah buat ya. Okay, buat dulu. Cak ya. Alhamdulillah. Maintain. Orangnya ramai ni. Ada tak pelajar luar? Sebab ada pelajar luar nak join.
Pelajar luar nak join. Pelajar aku tak nak join. Agaknya korang ni kan, kalau cikgu sekolah lain, baru korang join Korang nak saya panggil cikgu sekolah lain ajar korang? Nak tak? Best Tak tak? nak cikgu. Konon tak nak dalam hati tu. Nak. Tapi konon nak jaga hati saya cakap tak nak cikgu. Kita orang sayang lah cikgu. Dia sebenarnya macam ni. Bukan saya tak nak panggil cikgu sekolah lain. Kalau saya panggil cikgu sekolah lain, boleh je. Tapi cikgu tu pun akan ajar 1-2 topik. Kan? Cumanya mungkinlah akan jadi environment yang berbeza. Tapi insyaAllah kita akan ada juga program tu nanti. Tapi macam biasanya, kalau awak tengok cikgu ekonomi, cikgu perniagaan pun kita orang buat sendiri. Cikgu-cikgu tu buat sendiri sebab rasa lebih puas, aku tahu apa yang kau tak faham. Gitu. Tapi biasalah pelajar, dia kalau jumpa orang luar tu kan, macam, bagusnya cikgu tu ajar. Aku ajar kau dalam 2 tahun, kau tak nampak. Dah, siapa nak terang? Cepat, siapa-siapa boleh terang kali ni? Cepat. Alo. Siapa nak terang? Ada dah? Garis normal kepada lengkung pada titik P selari dengan garis ini. Cari persamaan normal. Gitu. Senang je ni. So normalnya garisnya apa kat sini? Apa selari? Apa maksudnya kat sini? Apa nak kena buat di sini? Okey. Siapa nak terang? Tambah. Kak kata tambah. Dia tahu tambah tolak je. Mana ada dah? Oh, dah. Cikgu kalau selari M dia sama lah kan? Ya, M dia sama. Okey, nak terang? Smile. Oh, Mael. Ya saya. Kau nak terang ke? Saya kasih chance kat orang lain lah. Siapa orang lain? Tak payah kesian. Orang lain dia memang tak nak. Cepat. Cepatlah. Ya. Okey. Kalau salah minta maaf tau. Tak ada maaf-maaf. Maaf, Cepat. okey. Maaf. Okey. Cepatlah. Okay. Budak ni. Cepatlah. Hilang. Oi, Ismail, mana dia? Okey, cikgu. Saya garin Ilah budak ni kau sakkan juga garang. Okey. Dy dx kan x kuasa 2 tambah 1. Itu letak kosong supaya dapat tahu titik tengah kat mana garis. Ulang. Sekejap. Dy dx kan x kuasa 2 tambah 1. Okey. Lepas tu kasih persamaan tu sama dengan kosong supaya dapat tahu titik pusingan. Bukan kan? Bukan ke? Ada cerita pasal titik pusingan ke soalan ni? Dia bukan dia garis lurus dekat titik pusingan. Ada perkataan titik pusingan, turning point. Ada ke situ? Tak tahulah. Okey. Siapa nak bagi jawapan lain? Ada tak? Kat sini ada titik pusingan ke? Ada ke turning point equal to 0? Saya kata tadi kat atas turning point, titik pusingan. So dalam kes ini ada ke cerita pasal turning point?
Soalan ni, main soalan ni apa? Keyword paling power kat sini. Apa dia? Apa dia? Selari. Selari. Lagi selari dengan apa? Selari dengan garis lurus. Garis lurus. Jadi apa dia punya selarinya? Apa persamaan dia, kecerunan dia kat sini? Kalau selari dengan garis lurus ni. Jadi apa dia? -1/2. Apa dia? Jadi kecerunannya you akan dapat 2y sama dengan 8 tolak x, maka y sama dengan 4 tolak x per 2, betul? Jadi kecerunannya ialah -1/2. Kan? Dan ini adalah normal. Adakah kita punya dy dx boleh direct to normal? Tak. Tak. Kita buat dy dx untuk cari apa? Keturunan tangent. Kecurunan tangent. Okey. Jadi kat sini dia dah kata dah garis normal selari. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia nak cari persamaan normal. Maksudnya persamaan kita memang akan menggunakan kecerunan yang ini. Betul? Boleh? Boleh? Boleh. Tapi nak cari kecerunan normal, apa yang penting lagi satu yang kita kena ada kat sini yang tak ada pada soalan ni? Apa dia? Cari persamaan, kita dah ada kecerunan dah. Jadi apa yang kita nak kena cari? Kecerunan ada dah. Kalau ikutkan persamaan dah boleh buat dah. Dah boleh buat dah. Macam ni. Jadi apa yang tak? Ya, C. Nak cari C macam mana? Masukkan X dengan Y. Masukkan X dan Y. Ada tak XY di sini? Tadi. Ada. Tak ada. XY tu titik apa di sini? Titik apa? Titik apa? Titik P. Ya, titik P. Ada tak titik P-nya? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Jadi titik P tu kita cari, kita kena guna hukum apa? Pasal apa? M1, M2 sama -1. Ialah M1, M2. So kini kamu akan gunakan -1/2 M2 sama dengan -1 M2 kita adalah 2. Jadi 2 ni kecerunan pada apa? Kecerunan apa? Tangent. Yes, tangent. So macam mana nak buat tangent? dy dy dx. dx sama dengan 2. Ya, dy dx sama dengan 2. Apa dy dx kita? 2x. 2x. So boleh dapat x tak? Boleh. Boleh. 1. Nak cari x, dah ada x, cari apa pula? Y. Macam mana nak Y. cari y? Masukkan dalam persamaan. Ya, persamaan. Jadi 1/2 tambah 1 dapat 2. Maka titik P kita 1, 2. Faham? Faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Hebatlah cikgu buat. Dah dapat titik P. Tapi adakah kita nak ini? Apa yang kita nak? Persamaan. Ya. Jadi nak cari apa kat sini sekarang yang belum cari? C. T. Y-nya 2, -1/2, X-nya ialah 1 tambah C, selesaikan dapat nilai C. C kita 2 tambah 1/2, C kita adalah 5/2. Maka persamaan kita -1/2 X tambah 5/2. Okey? Dia sebenarnya kamu akan rasa seronok jawab bila belajar, tak kisahlah online ke, offline ke. Kalau kamu communicate dengan cikgu, baru kamu rasa okay. Tak 100% you communicate pun at least ada sedikit. Tapi saya tak tahulah macam mana kamu boleh belajar kalau kamu senyap 1000 bahasa. Okay, tapi tak apa. Saya harap yang senyap tu pun dapat input. Okay, sekurang-kurangnya saya ketuk batu-batan yang semakin keras di dasar laut. Gitu. Sebenarnya ada dah. Dulu masa baru ajar semua cantik je. Snorkeling pun boleh nampak dah. Ikan tu main-main je macam tu. Kan batu-batu tu cantik je. Ada apa tu? Yang cantik lah hidupan laut yang masih berada di
permukaan kan, snorkeling boleh pegang. Tapi sekarang dah mula nak kena scuba. Nak kena scuba, pergi scuba diving dan masuk dalam. Masuk dalam boleh pegang tak apa lagi. Pegang, wah dapat. Masalahnya dah mula jadi batu batan yang perlu diketuk. So sekarang kita proses mengetuk batu batan yang semakin keras di dasar laut. Sebelum dia betul-betul keras tak boleh diangkat. Sekarang kita nak proses nak angkat ni. Proses nak angkat. Yang boleh respon maksudnya dah ada kat dalam tangan dia. Yang belum tu baru ya Allah nak keluarkan susahnya. Macam tu. Okay. One more. Nombor 16. Cikgu, Ya. tanya boleh? Ha. Yang jawapan akhir dia tu kan, kalau buat 2y sama Boleh. dengan negatif x tambah 5 boleh? Tak ada masalah. Bila dia tak Terima kasih. bagi apa-apa arahan, baik tak payah diubah. Saya takut bila awak ubah, tersalah. Jadi biar je macam tu. Kalau Baik, dia kata write to general form dalam bentuk So you kena buat. Akan jadi 2y tambah x tolak 5 sama dengan kosong. Okay, kalau dia kata dalam general form, so maksudnya awak akan buat equals to 0, then you darab semua dengan 2, you akan dapat 2y, then ini dapat negatif x kan, bawa sini tambah x, then tolak 5 sama dengan kosong, ini kalau general form, bentuk Tapi kalau dia kata dalam bentuk dalam intersect form, you kena tukarkan jadi x over a plus y over b equals to 1. Tapi kalau dia tak bagi tahu apa-apa, biarkanlah dia dalam yang asal. Supaya mengelakkan kesilapan kamu. Jadi biarkan. Okay? Okay, next. Dekat sini tadi saya dah cerita dah. Kalau kamu faham, saya punya carta kat atas tadi, kamu boleh jawab soalan nombor 16 ni. Okay, cuba buat. Nama-nama yang saya sebut tadi, saya harap korang panggil diorang. Dan nama-nama yang saya sebut tadi, tolong bagi tahu diorang, suruh bagi reason dalam grup. Why tak join? Ain ada? Ke Ain Ada cikgu. Okey.
Dah? Ada yang nak terang? Dah. Okey. Ada orang nak terang tak? Cikgu saya nak cuba. Siapa ni? Syamimi. Oh, okey. Mula-mula dy dx kan lengkung y tu dapat negatif 6x tolak 12. Okey. Lepas tu samakan dengan kosong. Kenapa? Kenapa awak sama dengan kosong? Nak cari x. Tak, tapi kenapa kita samakan kosong? Nak bukan titik pusingan. Ya, titik pusingan. Dia cerita pasal ni. Ada perkataan maksimum. Okey, lagi? Lepas tu cari x dapat negatif 2. Cakap x sama dengan k. Maksudnya k pun negatif 2 juga. Okey. Boleh? Ada jawapan lain? Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Tak ada. Tak ada. Okey Jadi betul lah. Jadi sebab kat sini ayat dia titik maksimum. Bila titik maksimum maksudnya kita buat dy. Kenapa kat sini sebenarnya dia terus bagi tahu titik maksimum? Kalau awak tengok dia soalan ni, kenapa dia bagi tahu titik maksimum? Kenapa dia tak sebut titik pusingan? Cepat. Sebab dia negatif. Ya, betul. Dy dx sama dengan kosong. Betul lah. Negatif 6x tolak 12 sama dengan kosong. Maka x kita dapat negatif 2. Jadi soalan tanya k kita ialah negatif 2. Okay, good. Boleh, alhamdulillah. Okay. Ni tajuk apa? Ni tajuk apa? Tak ada orang. Ini tajuk apa? Wih, dah keluar ke semua? Halo? Tak ingat. Tak ingat. Semua tak ingat? Takkan semua tak ingat? Soalan ni keluar macam ni. Tajuk apa? Takkan habis berapa ni? 40 lebih orang. Takkan semua tak tahu? Geometry coordinate. Geometry coordinate. Siapa jawab ni? Zarid. Lagi? Lelaki tak ada kelas. Aziz ada tak Aziz? Ada. Ada. Ya Zid. Cepat Zid. Ini tajuk apa Zid? Geometry coordinate. Ya, kau ikutlah Zarid tu. Ya Zid ya? Hukum linear cikgu, hukum linear. Ya. Fahmi ada Fahmi?
Ada cikgu. Ada. Afiq ada Afiq. Afiq ada Afiq. Afiq ramai ni. Afiq apa Muzakir? Ada tak? Ada cikgu. Ada, alhamdulillah. Afiq satu lagi? Tak ada. Siapa pengawas tu yang sorry saya sebut yang pasal tuition. Yang kalau tuition kat tempat saya dia duduk tepi dinding. Senyum je dia. Badan dia bulat-bulat. Cikgu Imran. Imran Ha. Imran ada? Aku terbayang muka kau sekarang Imran. Kau ada tak? Tak ada. Pandai dah. Tak join. Kau bagi tahu dia Fahmi. Okey cikgu. Okey. Jadi ini adalah hukum linear. Banyak engkau lah koordinat. Koordinat mentang-mentang kau dapat garis, kau kata koordinat. Ini hukum linear. Okey, hukum linear darjah 4 menunjukkan sebahagian graf garis lurus diperoleh daripada plot y over x melawan x kuasa 2 ungkapkan y dalam sebutan x. Jadi ini dalam garis lurus dia y per x sama dengan kecerunan. Cari dulu kecerunan. Kecerunan kamu ialah apa dia? 3, negatif 3. Negatif 3. So dapat. Kecerunan awak cari dululah ya. Jadi kat sini kecerunannya awak boleh gunakan macam-macam. Kosong tolak dengan negatif 3 per 6 tolak kosong. Ataupun kamu gunakan negatif y intercept over x intercept. Sama je jawapannya equals to 1 per 2. 1 per 2 x kuasa 2. Siapa tu? Tambah c tolak 3. Okey, ini secara linear. Okey, graf ini persamaan. Graf ini adalah y per x. Sama dengan 1 per 2 x kuasa 2 tolak 3. Tapi dalam kes soalan ini dia bukan nak linear. Tapi dia nak kamu ubah kepada y in term of x. Y dalam sebutan x. Apa jawapannya? Maksudnya graf ni dia dah linear. Persamaan yang saya tulis pun dah linear. Sekarang dia nak y dalam sebutan x, maksudnya dia jadi tak linear. Apa dia? Jawab Fahmi. Jawab Fahmi. Fahmi. Raja Imran seorang lagi. Lalu aku buat kelas, dia kata, cikgu buat Google Meet. Ni sekarang buat Google Meet, dia datang ke, dia join ke tak? Raja Imran yang mulia. Raja dia yang mulia kan? Cikgu jawapan dia y sama dengan 1 per 2 x kuasa 3 tolak 3x. Siapa tu? Syahiran. Syahiran. Okey. Raja Imran, ada tak Raja Imran? Raja Imran tak ada. Siapa satu kelas dengan dia, tolong panggil dia. Okey. Jadi dekat sini awak tengok ini dah linear. Dia minta y dalam sebutan x, maksudnya dia nak tukar dia kepada tidak linear. Darab semua dengan x, hapuskan yang bawah. So y sama dengan 1 per 2 x kuasa 3 tolak 3x. Okay? So itu yang dikatakan y dalam sebutan x. Selepas dapat yang ini, barulah boleh jawab soalan ni. Dia kata seterusnya cari y bila diberi x2. Masuk je lah. Y sama dengan 1 per 2, 2 kuasa 3 tolak 3 darab 2. Sebab tu orang katakan bersusah-susah dulu, bersenang kemudian. Ni awak dah susah dah soalan A, awak dah buat sesuatu. Untuk soalan B sangat mudah, you guna penggantian saja nilai substitute saja. So dapat jawapan. Boleh? So awak tengok bentuk soalan linear law ni, dia ada dua saja. Sama ada y per x ke xy ke semua. Dan satu lagi dalam bentuk log. Okey, ada tak saya bagi contoh log? Oh, tak ada pula. Okey, so awak tengok soalan yang melibatkan log. Kalau log mungkin kat sini jadi log. So kalau dia log, tukar kepada y dalam sebutan x, gunalah hukum-hukum log. Boleh? Boleh. Ingat lagi ke untuk dapat full mark 10 markah kertas 2 linear law? Ingat ya, semua kelas pastikan full mark you punya hukum linear 10 markah. Saya cakap betul, hukum linearnya
bukan mudah untuk kamu dapatkan dia punya line of best fit, garis penyuaian terbaik, sekiranya kamu lupa step calculator. Tolong praktis, guna kalkulator, kenal pasti nilai C, kenal pasti dia punya kecerunan untuk memudahkan kamu dapat garis penyuaian terbaik. Dan kamu boleh jawab soalan seterusnya. Kalau tak, kalau kamu salah garis penyuaian terbaik, markah kamu cuma dapat 2/10. Siapa dapat 2/10, aku akan suruh buat engkau hukum linear tu 100 soalan. Nak? Boleh tak? Cari 100 soalan, buat hukum linear. Mesti power punya. Boleh? Pastikan semua orang, tolong bagi tahu kawan kelas lain, hukum linear wajib full mark. 10 markah. Bila saya marking, hukum linear adalah satu tajuk yang saya akan tengok sama ada pelajar tu boleh buat AdMath ataupun tidak. Kalau hukum linear tak boleh buat, sebenarnya tak boleh pun buat tajuk lain. Sebab hukum linear tu pun paling mudah. Tapi kalau hukum linear pun you tak boleh full mark, yang lain sakit lah. Boleh tak? Boleh? Boleh janji dengan saya? Ingat ya, siapa tak dapat full mark, aku suruh kau buat 100 soalan. Okey, ni tajuk apa? Radian Kata membulat. Radian? bukan sorry. Kata membulat. Tajuk sukatan membulat. Tajuk bulatan. Jangan fikir, oh ini AdMath. Mesti guna formula AdMath. No. You gunalah apa pun formula, jangan kau masuk bahasa Arab je dalam ni. Aku tak faham nanti. Buatlah apa pun formula, tak ada masalah. Soalan tanya panjang lekuk QR. Okey, jadi kita tengok soalan. Darjah 5 menunjukkan sektor QOR. QOR berpusat di O, diberi PS-nya ialah 10. PS 10, dia kata kat sini QP sama dengan PO sama dengan OS sama dengan SR ialah 6. 6, 6, 6, 6. Soalan tanya panjang lengkuk QR. Sangat mudah sebab tu 1 markah. Panjang lengkuk. Apa formula panjang lengkuk? S dengan R theta. S sama dengan R theta. R-nya 12. Theta. Maksudnya dalam unit radian. Dan dia dah bagi pun dalam unit radian. Jadi salin saja. S equals to R theta. Area equals to 1/2 R squared theta. Bila kamu nampak dia tu theta, dia mesti dalam unit radian. Convert to radian, degree to radian, you darat dengan pi per 180. Boleh? Boleh. Jadi kat sini soalan mungkin tanya perimeter. Perimeter untuk kawasan Belorek. Perimeter seluruh rajah. Macam tu. Sekarang dia tanya apa? Luas kawasan Belorek. Okey, apa nak buat dengan luas kawasan Belorek dekat sini? Apa dia luas kawasan Beloreknya? Macam mana nak buat? Cari luas sektor tolak luas segitiga. Ya, luas sektor tolak luas segitiga. Formula luas sektor apa dia? 1/2 R theta. 1/2 R kuasa 2 theta. Luas segitiga apa? Apa dia? Tengok ni segitiga ni. Segitiga. Jadi guna tajuk apa? Ada orang? Ada orang, saya tutup. 10:30 dah. Segitiga guna tajuk apa? Formula apa? 1/2 AB sin C. Ya, 1/2 AB sin C. Bila dia sin, dia mesti dalam darjah. Yang dia bagi 1.97 radian, so darab dengan 180 over pi. Pi dia tak bagi apa-apa nilai, tekan je kalkulator dekat pi. Faham? Okay, so kat sini 1/2 R-nya ialah 12, tetanya adalah 1.97. Tolak 1/2 AB, AB-nya secara kebetulan nilai yang sama. AB 66 sin C.
sin C convert dulu 1.97 pada darjah. Boleh ya? Ni dia tajuk apa ni? Pengamiran. Pengamiran. Pengamiran kosong dari 3fx ialah Q. Yang ini dia kata 0 hingga 3, 2x tambah P. Fx sama dengan 18. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Boleh buat tak? Senyap. Tak. Okey, dia kata fx. Jadi kat sini kita keluarkan. Kamirkan 03 2x. Pecahkan. Tambah kamirkan 03 PFX. Dia kata dapat 18. Jadi 03 2x ni kita kamirkan akan jadi 2x kuasa 2 per 2. Jadi x kuasa 2. 2 per 2. 2 habis. So kita dapat kamirannya adalah x kuasa 2 masukkan 3 tolak kosong. Tambah P saya keluarkan. Kamirkan 03 fx sama dengan 18. Jadi kat sini 3 kuasa 2 tolak 0 kuasa 2. Tambah P. 03 fx ialah Q sama dengan 18. So kita dapat 3 kuasa 2, 9 tambah P, Q sama dengan 18. Ungkapkan P. So P, Q sama dengan 18 tolak 9. Dia nak P dalam sebutan Q. P sama dengan 9 per Q. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okay, yang ini pun sama. Kamu tengok dia dah bagi 12G. 25G. Okey, tengok sini kita pecahkan. 15GX tolak 152X. 15GX. Kamu ada 1, 2, 2, 5. Kalau saya cantumkan maka dia jadi 15. 15 ini GX. Ini juga GX. Maksudnya dia adalah 4 tambah 7. Kalau dia nak kamu 52 GX. Apa jawapannya? Tujuh. 25 GX. Negatif 7. Ya, negatif 7. Faham? Okey. Tolak 2X kat sini. Jangan lupa kena kamirkan. Dekat sini ramai orang tak kamirkan. Yang ini ramai orang tak kamirkan. Dia masuk nilai je. Sepatutnya dia akan jadi X kuasa 2. Jadi masukkan 5 tolak 1. So selesaikan sini 11. Tolak 5 kuasa 2. Tolak 1 kuasa 2. 11 tolak 5 kuasa 2, 25 tolak 1, 24. 11 tolak 24 dapat jawapan negatif 13. Faham tak? Hati-hati positif negatif. Hati-hati positif negatif. Okey, yang ini. Ini yang saya sebut awal-awal tadi. So kita tak boleh guna quotient rule walaupun kita nampak bahagi sebab atas tu tak ada X. So ini sebenarnya 8. 3 tolak 2X kuasa negatif 3. Dia suruh kamirkan 8, 3 tolak 2X. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Bahagi negatif 2. Lepas tu kita dy dx kan dalam bracket negatif 2. Tambah C. So kita dapat 8, 3 tolak 2. X kuasa negatif 2 per 4 tambah C. So selesaikan. Dia dapat 2, 3 tolak 2X. Negatif 2 tambah C. Soalan nak cari nilai K. So K kita ialah 2. Dia cari nilai N kita ialah negatif 2. Faham? Faham. Okay. Ini tajuk pengamiran lagi iaitu Cikgu, ya. yang tadi tu kenapa K tu 2? K tu 2. K. K, nampak tak K? Oh, K, faham. Kita bandingkan Okey. Okey, ini macam biasa, ini dah banyak kali, baru habis tajuk ni. Dia kata Raja menunjukkan sebahagian daripada lengkung y equals fx. This one y equals fx yang melalui titik 30 dan garis x plus y equals to 10. Bermakna kita tahu sini 10, sini pun 10. Bila ada maklumat daripada soalan, isi je dulu. Okay, next dia kata cari persamaan lengkung. Cari persamaan lengkung.
Jadi kalau awak tengok, sini 3. Okey. Ini kata y equals to fx. Okey, sini 3. Sini berapa? -3. -3. Dia nak apa sini? Persamaan lengkung. Okey, jadi kalau awak tengok kalau itu persamaan lengkung, ini 10. Maksudnya bawah tu mestilah kurang daripada 10, betul? Jadi apa persamaan lengkungnya? Dia kata lengkung itu mempunyai fungsi kecerunan negatif 2x. Fungsi kecerunan tu apa dia? dy dx. Maksudnya dy dx sama dengan negatif 2x. Kalau dy dx negatif 2x, soalan tanya persamaan lengkung. Apa nak buat? Kamirkan. So kita kamirkan negatif 2x. Dari mana ke mana? Sorry. Dia nak persamaan lengkung. So dia dapat apa? Negatif 2x kuasa 2 per 2. Betul? Y sama dengan, okay, then tambah C. Jadi Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah C. Macam mana nak cari C? Masukkan nilai X dan Y. Apa nilai X dengan Y-nya? 3 kosong. Ya, kosong, negatif. 3 kuasa 2 tambah C, maka C kamu dapat 9. Y negatif, X kuasa 2 tambah 9. Okay? Okay, dia nak luas rantau P. Rantau P, apa nak buat? Cerita sikit, apa luas rantau P? Apa dia? Cepatlah. Siapa nak terang, nak cari P tu? Siapa-siapa je? Luas segitiga tolak dengan luas lengkuk yang Q. Siapa ni? Dia. Okey, ulang dia. Segitiga semua tu, segitiga tolak dengan luas rantau Q. Okey, luas segitiga macam mana nak buat? 1/2 darab 10 darab 10. Okey. Lepas tu tolak kamiran 3 kosong. Lepas tu persamaan yang tadi kita dapat. Okey, awak tengok dekat sini. Seperti biasa kita akan buat iaitu luas segitiga ataupun bawah garis lurus. Tapi dalam kes ini mudah guna segitiga. Kenapa? Sebab kita dah tahu tingginya 10, tapaknya 10. Tolakkan dengan lengkung. Okey, segitiga tadi okey macam dia kata setengah darab tapak, darab dengan tinggi. Lengkung kita dari mana? Daripada 0 sampai ke 3. Okey, persamaan lengkung kita apa? Negatif X kuasa 2 tambah 9. Boleh? Okey tak? Boleh. Okey, then tengok ayat kat sini. Isi padu kisaran dalam sebutan pi. Bila dia kata dalam sebutan pi, jawapan kamu akhir nanti biarkan dia dalam pi. Apabila rantau Q di sini, mudahlah. Sebab dia kata rantau Q. Kalau rantau Q ni, selain dia kata rantau Q, dia akan kata rantau yang dibatasi oleh lengkung paksi Y, paksi X. Lepas tu dia kata putar pada paksi Y. Itulah di kawasan Q. Okay. Bila dia kata putar pada paksi Y, maksudnya persamaan kamu tadi asalnya ialah Y kuasa 2 negatif X kuasa 2 tambah 9. Bila dia kata pada paksi Y, persamaan kamu kena ubah. X kuasa 2 sama dengan 9 tolak Y. Dia nak isi padu kuasa 2. So dalam kes ini, sini pi tak perlu kuasa 2 sebab dia dah tulis dalam X kuasa 2. Dia nak paksi Y, maka kita kena kamirkan dalam sebutan Y. Jadi kita akan ambil limitnya pun pada Y, iaitu dari 0 sampai ke 9. So kamirkan, gantikan nilai atas tolak nilai bawah dan sentiasa ada pi sampai akhir. Faham? Okey tak? Respon sikit. Okey. Faham Cikgu aku buat.
Jap. Nak tengok yang bawah sikit tu. Cikgu. Ni saya tak habiskan ni tau. Ya. Dah. Cikgu lepas tu diam. Dah? Boleh? Dah, Alia? Dah. Okey, so ini pun sama. Awak tengoklah. Ini awak punya apa nama? Pengamiran Ini pengamiran dan ini awak punya fungsi. Fungsi dengan koordinat ni saya tak sempat ni. Ada lagi saya dah buat dah ni. Fungsi dengan koordinat. Nanti awak tengok dalam yang saya share tu. Apa tak cuba buat. Kalau tak boleh, baru kita bincangkan. Boleh tak? Okey tak? Okey. Okey. So saya stop dekat sini. Dah pukul ni. Alhamdulillah semakin ramai. Tadi 30 lebih. Alhamdulillah. Tahniah sangat yang sayang. Jadi tak adalah saya rasa penat. Aku cakap sorang-sorang gitu. Okey? Cepat siapa nak buka kamera? Saya nak ambil gambar. Tak nak pun tak apa. Okey. Okay, one more. Alamak, ada love. Okay, tahniah, terima kasih pada yang join. Okay, Alhamdulillah. Lebih daripada separuh. Okay, so kita sambung lagi. Jumpa, okay, good luck untuk korang punya mid-year mula esok. Dan, jadi jumpa lagi kita punya kelas bersemuka insyaAllah hari Sabtu nanti. Okay? Ismail kat mana? Saya Ya Allah, tengah berkawat kawat lagi. cikgu. Oh ya ke? Okay. Okay, thanks. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye. Tolong buat lagi. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Bye cikgu. Cairan cakap bye kat cikgu. Bye cikgu.